الحمد لله القائل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya kita memperoleh keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk adab bertemu ketika berpuasa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini kita masih merayakan Aidul Fitri dalam bulan Syawal, bulan yang disunatkan juga kita berpuasa 6 hari, yang dikenali sebagai puasa 6. Barangkali ada di kalangan kita yang sudah menyempurnakan puasa sunatnya, kita ucapkan tahniah. Manakala bagi yang belum selesai puasanya, ruang untuk menyempurnakan puasa sunat Syawal masih terbuka sehingga menjelang bulan Zulkaidah. Kelebihannya amat kita memaklumi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Su'ban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu syahrin bi asyrati ashhurin wa sittati ayyamin ba'dahunna bi syahraini fadzalika tamamu sana." Berpuasa bulan Ramadan samakan dengan berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari selepasnya, iaitu bulan Syawal, disamakan dengan berpuasa 2 bulan. Maka sedemikian itu genaplah berpuasa setahun. Sidang hadirin yang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita dalam hidup ini meraih ganjaran pahala yang besar melalui ibadah puasa. Selepas melaksanakan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, kita disunatkan pula berpuasa sunat Syawal 6 hari dan berpuasa beberapa jenis puasa yang lain. Antaranya, pertama, puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah, khusus kepada mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kedua, puasa hari Tasu'a, iaitu berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Yang ketiga, puasa hari Ashura, iaitu hari ke-10 bulan Muharram. Keempat, puasa sunat hari Isnin dan Khamis sepanjang tahun. Kelima, puasa hari Paid, iaitu hari ke-13, ke-14 dan ke-15 pada bulan Islam. Keenam, bulan Muharram, bulan haram, Asyharul Haram, iaitu puasa bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ketujuh, puasa bulan Syaban. Dan yang ke-8, puasa hari Saud, iaitu 28, 29 dan 30 pada setiap bulan. Persoalan mungkin timbul, bagaimanakah kita hendak menyempurnakan ibadah puasa sunat ketika kita menghadiri undangan majlis jamuan, seperti meraihkan hari raya, walimatul urus, undi kendara atau sebagainya. Apakah yang harus kita lakukan? Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan menziarahi dan menghadiri undangan majlis jamuan, termasuk rumah terbuka hari raya, adalah satu amalan yang baik. Lebih-lebih lagi jika memberi peluang kepada kita berkenalan, menjalin silaturahim, bermaaf-maafan, menemui saudara mara, lantas memperkukuhkan persahabatan. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diundang ke majlis jamuan, dia tetap memenuhi undangan tersebut walaupun dalam keadaan berpuasa sunat. Ini berpandukan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, fa in kana muftiran falyat'am." Apabila dijemput seorang dari kalangan kamu ke majlis jamuan, maka hendaklah dia memenuhi jemputan. Jika dalam keadaan berpuasa sunat, maka doakanlah tuan rumah itu. Jika tidak berpuasa, maka makan. Ini menunjukkan
bahawa setiap undangan ke suatu majlis jamuan tidak boleh dipandang ringan. Yang satu kesalahan jika tidak menghadiri dengan sengaja tanpa keuzuran. Mereka yang sedang berpuasa sunat diharuskan berbuka puasa. Bahkan sunat berbuka seandainya tuan rumah itu kelihatan tersinggung atau kecewa jika kita tidak menjamah makanan yang dihidangkan. Demikian juga halnya jika tuan rumah yang menjemput tetamu atau didatangi oleh tetamu padahal tuan rumah itu sedang berpuasa sunat. Jika tetamunya itu keberatan menjamah makanan yang dihidangkannya, kecuali tuan rumah yang sedang berpuasa itu turut makan bersama, maka sebagai menghormati tetamu adalah lebih afdal bagi tuan rumah itu berbuka dan makan bersama-sama tetamunya daripada meneruskan puasa. Hal ini berlaku ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau menghidangkan minuman kepada baginda. Setelah baginda meminumnya, baginda berikan pula minuman itu kepada Ummu Hani. Lalu Ummu Hani pun meminum baginya. Kemudian Ummu Hani berkata, "Inni aznabtu fastaghfirli." Faqala, "Wa ma zalik?" Qala, "Kuntu sha'imatan fa aftartu." Faqala, "Amin qada'in kunti taqdina." Qalat, "La." Qala, "Fala yadurru." Kata Ummu Hani, "Aku telah berpuasa, maka mintakanlah keampunan untukku." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah dosamu itu?" Hani berkata, "Aku ini berpuasa dan aku telah berbuka." Baginda bertanya lagi, "Adakah puasa qada yang engkau lakukan?" Ummu Hani menjawab, "Tidak." Baginda bersabda, "Membatalkan puasa sunat itu tidak memberi mudarat kepada kamu." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku membuat makanan untuk Rasulullah SAW. Lalu baginda dan sahabat-sahabat baginda datang. Maka apabila makanan dihidangkan, seorang daripada satu kaum berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Da'akum akhukum wa takallafa lakum. Thumma qala lahu aftir wasum. Makanahu yauman insyik.' Saudara kamu menjemput kamu dan bersusah payah untuk kamu." Dan baginda menyambung sabdanya, "Berbukalah dan berpuasalah pada hari lain sebagai gantinya jika kamu mahu." Menurut kitab Mughni Al-Muhtaj, seandainya tuan rumah tidak tersinggung apabila tetamunya berpuasa sunat, maka lebih utama tetamu itu meneruskan puasanya. Jika dia berbuka, tidak akan beroleh pahala puasanya yang telah dilakukan. Kelainan hal jika dia berbuka, tidak akan beroleh pahala puasa yang telah dilakukan. Kelainan halnya jika tuan rumah berpuasa dan berbuka kerana ingin menemani temannya makan, maka puasanya itu beroleh pahala, walaupun dia tidak menyempurnakan puasanya itu. Menurut para ulama, seseorang yang tidak meneruskan puasa sunatnya tanpa keuzuran adalah hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan zahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-38. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sadaqallahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu batalkan amal-amal. Demikian juga menurut mazhab Asy-Syafi'i, orang yang tidak meneruskan puasa sunat sama ada kerana keuzuran ataupun tidak, maka tidaklah wajib ke atasnya mengqadakkan puasa itu. Bahkan hukum mengqadaknya adalah sunat sahaja. Walau bagaimanapun, jika seseorang menghadiri sesuatu majlis jamuan, sedangkan ia berpuasa wajib seperti berpuasa qada atau puasa nazar, maka haram baginya berbuka. Cukuplah baginya sekadar menghadiri majlis tersebut dan mendoakan keberkatan serta keampunan ke atas tuan rumah dan para jemputan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, bagi mengakhiri khutbah kita pada pagi hari ini, marilah kita menghayati beberapa kerana. Umat Islam mestilah memenuhi undangan saudaranya tanpa sesuatu keuzuran, walaupun dia sedang berpuasa. Umat Islam harus membatalkan puasa sunatnya jika diperlukan, bagi menjaga hubungan kasih sayang kepada yang mengundang. Umat Islam yang berpuasa qada ataupun nazar haram membatalkan puasanya semata-mata untuk menggembirakan kepada yang mengundang. Umat Islam yang beriman dan beramal soleh
akan beroleh ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahdik lil kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi wiqayatika samadaniyah. Jalalata malikina mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Ibn Shah Al-Hajat Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajat. Allahumma adi min auna wal hidayata wa tawfiqa hatta wa salamata minka wali ahli Selangor Pak Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Ibn Shah Al-Hajat bi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atlihumma bi istihaini mu'azzafin والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهم لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah untuk mendirikan solat padu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam dan jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Buatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan nafsu. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-Mu yang aman, bersatukan dan menjadikan nadi kekuatan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wa syada'idal wal mihan yudfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه ويزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.